Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Karinisa Wayuni binti Baharudin dari Bank FKIKK akan menerangkan tentang pengenalan tajuk kumpulan kami. Kamus Dewan Bahasa menerangkan falak sebagai bulatan langit, lengkung langit dan cakrawala. Perkataan falak merupakan kata tunggal yang kata jamaknya aflak. Dari segi bahasa, lisan Al-Arab menerangkan falak sebagai keluk langit dan jalur bintang. Sebenarnya, ilmu falak ini tidak dapat dikesan siapakah orang pertama yang menjumpainya. Namun, beberapa zaman telah memulakan ilmu ini, antaranya zaman Babilonia, Mesir Purba, China, India, Persia dan Yunani. Menurut Islam pula, falak merupakan satu ciri kemajuan Islam. Namun, pada permulaan ilmu ini, ia hanya memfokuskan kepada perkara yang berkaitan dengan ibadah, seperti waktu solat, gerhana, arah kiblat dan lain-lain. Dr. Yahya Syami dalam bukunya Ilmu Falak Safhat min Al-Turath Al-Ilmi Al-Arabi Al-Islami telah menerangkan bahawa falak mempunyai dua fasa, iaitu fasa pra-Islam dan fasa pasca-Islam. Pada fasa pra-Islam, mereka sangat terkenal dengan kepercayaan mitos yang sangat tinggi. Mereka juga percaya bahawa bumi merupakan pusat alam semesta. Matahari, bulan dan planet-planet bergerak mengelilingi bumi. Pertama, ilmu yang menerangkan kedudukan bintang dan pergerakan bintang-bintang serta ketentuan gerhana, matahari dan bulan. Ia dikenali sebagai ilmu astronomi. Kedua, ilmu yang menghubung kaitkan bintang-bintang dengan kehidupan, kesihatan dan kematian. Ia dikenali sebagai ilmu astrologi. Difahamkan ketika Rasulullah SAW membawa syiar Islam, pada ketika itu Islam belum mempunyai ilmu yang tinggi tentang falak kerana mereka fokus untuk berjihad di medan peperangan serta menyebarkan agama Islam. Namun apabila Islam telah tersebar dari Mekah ke Madinah, maka para sahabat mula mencari khazanah ilmu dalam falak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashira Aida binti Asyari, nombor matrik B0220101116 akan menjelaskan serba sedikit objektif kajian yang berkaitan dengan tajuk yang diberikan kepada kami. Objektif kajian ini dijalankan untuk mengetahui dan mengkaji persoalan berkaitan ilmu falak di zaman permulaan Islam sehingga zaman sahabat. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, pandangan mereka terhadap alam semesta termasuk perkara-perkara di langit iaitu bulan, bintang, matahari dan juga lain-lain mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksudkan ini adalah seperti peralihan musim, perubahan bentuk bulan, gerhana matahari, gerhana bulan dan juga lain-lain. Jadi, mereka ahli falak ini setiap zaman mempunyai pengetahuan dan juga ilmu falak yang berbeza sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka mengikut peredaran zaman. Antara objektif kajian adalah yang pertama, memahami pengetahuan ilmu falak, seluruh pembahagian ilmu falak, hukum kepentingan ilmu falak berserta sejarahnya. Di sini bermaksud kita memahami apa itu ilmu falak, kenapa ianya penting dan apa hukumnya kita mempelajarinya. Serta tahu sedikit tentang sejarahnya. Iaitu bukan dari segi Islam sahaja, malah juga dari segi aspek Inggeris tersebut. Jadi yang kedua pula, mengenali tokoh falak yang berpengaruh dan mempengaruhi ilmu falak di era zaman tersebut. Iaitu kita tahu siapa yang mula-mula mengkaji ilmu falak itu dan bagaimana dia melakukannya. Yang ketiga pula, mendapatkan pendedahan tentang kaedah apa, peralatan apa yang digunakan sewaktu zaman tersebut. Yang keempat pula, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mencari maklumat. Yang kelima pula, memahami atau mengenal pasti kaitan di antara pengetahuan yang dipelajari di bilik kuliah dengan perkara yang dikaji. Iaitu kita mencari perkaitan di antara apa yang kita pelajari di bilik kuliah dengan perkara yang kita kaji ini. Okey. Yang keenam, iaitu yang terakhir, menghormati kesungguhan tokoh-tokoh falak dalam mendalami ilmu falak. Iaitu kita menghargai mereka, menghargai cara-cara mereka dalam mencari ilmu ini. Bagaimana mereka mencari ilmu ini. Bagaimana mereka menyumbangkan pengetahuan mereka untuk kita kaji di kemudian hari nanti. Itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum, saya Nurusna binti Baharudin daripada FKIKK. Dalam video ini, saya sebagai pembentang dalam skup huraian mengenai tajuk tugasan kami iaitu ilmu falak di zaman permulaan Islam hingga zaman sahabat. Sepanjang kajian saya, dalil-dalil daripada Al-Quran dan Hadis telah banyak menceritakan tentang kewujudan ilmu falak pada zaman Rasulullah hingga zaman sahabat. Antara dalil Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 189 yang menceritakan tentang penentuan awal bulan hijrah dengan melihat anak bulan atau hilal. Dalil kedua pula menjelaskan tentang peredaran anak-anak bulan menandakan waktu bagi urusan dan amalan manusia seperti ibadat haji. Perkara utama dalam penguasaan ilmu falak zaman Rasulullah dan para sahabat adalah penetapan awal bulan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat telah menggunakan kaedah ruqyah hilal, iaitu melihat kemunculan anak bulan untuk menentukan awal bulan Qamariah, termasuklah bulan ibadah seperti Ramadan dan Syawal. Berdasarkan hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah ini, memerintahkan penggunaan ruqyah untuk memulai bulan Ramadan dan Syawal. Hadis kedua pula, Nabi melarang berpuasa dan berhari raya sebelum terjadi ruqyah. Hadis ketiga ini menjelaskan alasan mengapa ruqyah diperintahkan, iaitu kerana keadaan umat yang masih tidak boleh menulis dan melakukan hisab. Jadi kaedah ruqyah iaitu melihat anak bulan dapat menentukan masuknya bulan Qamariah dengan mudah pada ketika itu. Seterusnya, waktu solat. Dalam hadis Nabi telah menjelaskan tentang waktu-waktu solat, iaitu waktu zuhur bermula tergelincir matahari hingga bayang-bayang sesuatu sama dengan tingginya, iaitu sebelum datang waktu asar. Waktu asar selama matahari belum menguning, dan waktu maghrib sehingga syafaq iaitu mega merah belum terbenam. Solat isyak sehingga tengah malam yang pertengahan, dan waktu subuh mulai terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Oleh itu, jelaslah bahawa solat merupakan kewajiban mengikut waktu yang ditetapkan sejak zaman Rasulullah lagi. Berikutnya adalah arah kiblat. Hadis Nabi secara tegas menyatakan kewajipan menghadap kiblat ketika solat, iaitu menghadap Kaabah. Perkara yang dapat disimpulkan adalah menghadap kiblat itu berkaitan dengan ibadat solat setelah ketetapan dalam hadis dan Al-Quran sejak zaman Rasulullah. Selain itu, takvim Hijriah. Pada tahun ke-10 selepas hijrah, turun ayat 36 surah At-Taubah berikutan penyalahgunaan kaum kafir dalam menetapkan susunan takvim bagi tujuan menjaga kepentingan mereka. Payu ini melarang campur tangan manusia secara pribadi atau politik dalam soal pengaturan takvim. Takvim hijrah mula diperkenalkan tahun ke-17 selepas hijrah semasa pemerintahan Saidina Umar Ibn Al-Khattab dalam tahun 638 Masihi. Takvim Islam disusun semula bermula tarikh hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, iaitu 1 Muharram tahun 1 Hijrah bersamaan dengan hari Jumaat 16 Julai 622 Masihi. Akhir sekali, fenomena gerhana bulan adalah kejadian ketika bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Cahaya bulan berubah menjadi kemerahan secara perlahan hingga bulan melepasi bumi dan hanya berlaku pada suatu masa tertentu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 39 yang menceritakan tentang pergerakan bulan yang beredar dan fenomena seperti gerhana bulan. Berdasarkan ayat 23 surah Al-Fat ini, dapat disimpulkan bahawa peristiwa gerhana merupakan suatu sunatullah yang diaturkan oleh Allah dan bukan hanya kebetulan. Oleh demikian, salah satu tanda kebesaran Allah dalam peredaran bulan, matahari dan bumi ini adalah kejadian gerhana bulan. Tambahan lagi, seperti hadis Nabi Muhammad SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, saya dapati Rasulullah ada menyebut tentang gerhana matahari dan bulan di samping tuntutan untuk melakukan ibadat solat apabila melihat gerhana. Seterusnya, saya Nurul Wahidah dari 1 BTMS FPTT akan menerangkan kesan ilmu falak zaman permulaan Islam sehingga zaman sahabat. Kesan yang pertama ialah permulaan bulan Islam. Kalender Islam pada dasarnya ialah kalender lunar. Penentuan hari pertama dalam bulan Islam bukanlah suatu yang mudah, melainkan ia suatu yang kompleks. Ahli astronomi Muslim pada zaman terdahulu menggunakan kaedah
jeda waktu antara matahari terbenam dan bulan dalam menentukan bulan-bulan Islam seperti Muharram, Safar dan lain-lain. Sains ilmu falak di zaman permulaan Islam sehingga zaman sahabat juga termasuklah waktu solat. Keperluan astronomi praktikal penting dalam tempoh 5 waktu solat wajib. Solat subuh bermula pada awal waktu pagi sehingga matahari terbit. Solat zuhur bermula selepas meridian menyeberangi matahari dan ketika bayangan terpendek matahari. Waktu solat asar bermula ketika bayangan matahari sama panjang atau 2 kali panjang. Waktu solat maghrib ketika matahari terbenam dan waktu solat isyak ketika akhir cahaya matahari iaitu senja astronomi petang. Arah kiblat juga merupakan kesan daripada ilmu falak di zaman permulaan Islam sehingga zaman sahabat. Masalah menentukan arah solat bagi umat Islam iaitu kiblah adalah masalah trigonometri sfera dan sangat penting bagi masyarakat Islam. Ahli astronomi Muslim menangani masalah tersebut dengan menghasilkan formula yang canggih yang dapat memberikan arah kiblat dengan tepat. Namun seseorang itu juga dapat menggunakan ilmu astronomi asas bagi mengetahui arah kiblat, iaitu dengan mengikuti bayangan matahari pada waktu siang atau mencari polaris bintang utara pada waktu malam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puteri Abdul Bedi Hamzah daripada Fakulti FKIKK dan juga Kumpulan 4. Saya akan menerangkan untuk bahagian cadangan memperkembangkan ilmu falak dan kalangan masyarakat dan juga kesimpulan yang dapat saya simpulkan daripada kajian kami ini. Terdapat 3 cadangan yang telah kami senaraikan untuk mengembangkan ilmu falak ini dalam kalangan masyarakat. Cadangan yang pertama ialah pendidikan. Yang kedua, menghasilkan buku berilustrasi dan yang terakhir ialah pembinaan muzium. Cadangan-cadangan ini kita dapat lihat dengan lebih lanjut dalam slide-slide yang seterusnya. Cadangan yang pertama ialah pendidikan. Sekiranya kita lihat dengan secara umum, ilmu falak ini tidak begitu popular dalam kalangan masyarakat muda kerana mereka tidak diberikan pendidikan yang awal dalam mengenai ilmu ini. Namun begitu, sekiranya kita lihat dengan lebih teliti, kanak-kanak dan remaja muda merupakan individu yang mempunyai semangat pengetahuan yang tinggi dan juga mereka mempunyai pelbagai persoalan mengenai bagaimana bumi dan juga alam semesta ini bergerak dalam minda mereka. Oleh demikian, sekiranya pendidikan menerapkan ilmu falak dalam sistem pendidikan, kanak-kanak akan berpeluang untuk menerokai ilmu baru dan juga mereka akan bertuah kerana mempunyai pelbagai bahan bacaan yang sebagai rujukan. Selain itu, jika mereka diberi tunjuk ajar oleh individu yang berpengetahuan tinggi dalam bidang ini, proses pemahaman mereka akan menjadi lebih mudah kerana kemungkinan untuk mereka buat anda yang salah adalah amat besar. Maka, ilmu falak ini dapat dikembangkan dalam kalangan remaja muda secara meluas sekiranya ilmu falak ini diterapkan dalam sistem pendidikan. Cadangan yang kedua ialah penghasilan buku berilustrasi. Pada zaman sebelum moden ini, kita tahu bahawa bahan ilmiah merupakan bahan baca yang paling kurang diminati oleh kanak-kanak dan remaja muda. Hal ini bukan kerana terdapat 2 faktor mengapa bahan ilmiah merupakan bahan baca yang kurang diminati. Pertama ialah kondisi buku yang terlampau tebal dan juga bahan baca yang tidak menarik kerana tidak mempunyai gambar ataupun warna yang menarik. Disebabkan faktor-faktor tersebut, ilmu falak merupakan antara ilmu yang kurang diminati oleh kanak-kanak ini. Namun begitu, sekiranya kita menghasilkan buku berilustrasi yang bertemakan ilmu falak, kita akan berjaya untuk menarik perhatian kanak-kanak dan remaja muda ini. Selain itu, mereka juga akan membaca dalam tempoh masa yang lebih lama dan juga akan menaikkan semangat untuk membaca buku kerana buku ini tidak akan membuatkan mereka berasa bosan dengan lebih mudah. Kerana mempunyai ilustrasi yang menarik, warna yang pelbagai. Oleh demikian, penghasilan buku berilustrasi ini akan membantu mereka untuk lebih fokus dalam membaca dan mempelajari ilmu baharu. Maka, penghasilan buku ilustrasi ini tidak sahaja akan menarik kanak-kanak remaja, tetapi dewasa juga akan terdorong untuk merungkai rasa di sebalik alam semesta ini melalui kaedah ini. Gambar tersebut ini merupakan antara buku-buku yang telah dihasilkan untuk menarik remaja pada zaman sekarang untuk membaca bahan-bahan yang bahan ilmiah. Cadangan yang terakhir ialah pembinaan muzium. Cadangan terakhir ialah pembinaan muzium. Seperti yang kita tahu, muzium merupakan lokasi yang
lokasi untuk masyarakat mempelajari sejarah pada zaman dahulu yang pernah berlaku. Namun begitu, sekiranya kita menghasilkan muzium yang bertemakan alam ilmu falak, iaitu alam semesta, masyarakat berpeluang untuk merasa pengalaman melihat alam semesta tanpa perlu ke ruang angkasa. Hal ini kerana terdapat satu fahaman, iaitu hanya angkasawan sahaja yang mampu untuk melihat angkasa lepas. Tetapi sekiranya kita menggunakan teknologi tinggi pada zaman sekarang seperti virtual reality, setiap golongan masyarakat berpeluang untuk merasai pengalaman tersebut. Golongan remaja terutamanya mampu untuk mempelajari ilmu falak ini dalam suasana yang lebih menarik dan mudah untuk difahami. Mereka akan lebih tertarik untuk meneruskan ilmu ini dengan lebih mendalam. Sekiranya mereka dapat melihat ini dengan mata kasar mereka. Melalui inisiatif ini, mereka akan ilmu falak akan mendorong masyarakat untuk mengenali alam semesta dengan lebih mendalam dan teliti. Kesimpulan yang dapat kumpulan saya rungkakan daripada kajian kami ini ialah alam ini bergerak secara tertib dan harmoni. Oleh demikian, para ilmuwan Islam telah mengkaji rahsia alam sebagai satu manifestasi keagungan Allah. Selain itu, ilmu falak ini juga digunakan untuk tujuan beribadah. Yang seperti yang kita tahu, antara contoh-contoh yang dapat kita kaitkan dengan ilmu falak ini ialah waktu solat dan juga arah kiblat. Kita dapat menentukan waktu solat dengan lebih tepat melalui ilmu falak ini kerana telah mempunyai kiraan yang lebih tepat berbanding digunakan kiraan matematik dan juga lain. Selain itu, arah kiblat. Arah kiblat ini telah dapat diselesaikan, masalah yang dialami oleh umat Islam ini telah dapat diselesaikan melalui ilmu falak ini. Selain itu, ilmu falak ini turut disebut dalam Al-Quran sebagai satu petunjuk bagi umat Islam supaya kita meneroka alam semesta serta melihat kekuasaan Allah SWT. Melalui pencarian tersebut, kita akan dapat melihat segala penceritaan Allah yang telah berlaku dengan mata kasar dan juga kita dapat merasai keagungan Allah. Maka tidak silap lagi bahawa ilmu falak ini perlu disebarkan penemuan-penemuan yang telah dilaksanakan para ilmuwan untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Tersebut merupakan akhir bicara untuk kajian kami ini. Sekian, terima kasih.